Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kita ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan kita menonton live kita pada petang ini. Okey, saya Mentor Amri ingin mengalu-alukan dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton seperti mana yang kita war-warkan pada hari ini. InsyaAllah kita hari ini ada satu segmen yang eksklusif, live eksklusif. Okay. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat petang dan saya doakan semua anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah. Dan seperti mana yang kita tahu pada hari ini adalah cuaca di sini mendung, daripada pagi tadi pun mendung. Okay. Dan hari ini masuklah Ramadan yang ke-20 29 ya. Okey, insya-Allah kita akan tak ada apa-apa hari Sabtu, hari Ahad dan nak raya dah pun. Tu dah dia. So, terima kasih kepada semua yang datang, yang semua yang menonton. Okay, and then sebelum kita memulakan, saya minta semua anda yang masuk untuk klik like and share. Sebelum kita nak memulakan kita punya sesi live eksklusif yang kita bawakan khas pada petang ini. Dan hari ini saya bersiaran di office kita di Bukit Puchong. Mungkin ada yang rindu nak tengok office kan. Hari ini kita berada di office untuk bersama-sama dengan anda semua. Cuma kita tu keadaan masih lagi terkawal. Dan untuk PKP ni yang mana anda tidak dibenarkan untuk merentasi negeri. Ya, yang pentingnya ialah jaga kesihatan kita, utamakan kesihatan kita. Baik, kita terus kepada sesi kita pada petang ini seperti mana yang diwar-warkan. Pada petang ini kita mengadakan satu segmen khas iaitu VIP, Volten in Person, yang mana kita akan buat VIP talk ni secara bersiri, secara bersiri. Tetapi pada permulaan ini kita memulakan dulu dengan kita punya kisah kejayaan grup CEO kita, okey, iaitu Tuan Ismail Cik Ani. Bagaimana hari ini beliau berkongsi pengalaman beliau, bercerita tentang kisah kejayaan di bawah satu tajuk yang sangat best, iaitu kejayaan bukan satu kebetulan. Ramai yang nak tahu kan, selalunya kita tengok Volten melahirkan ejen-ejen yang hebat, ejen-ejen yang luar biasa kan. Orang yang hebat itu melahirkan lebih ramai orang yang hebat. Orang yang hebat itu melahirkan lebih ramai orang yang hebat. Jadi kita dapati alhamdulillah setakat ini daripada orang biasa-biasa dah pun menjadi orang yang agak luar biasa lah, dengan pendapatannya, dengan kehidupannya, dengan taraf hidupnya. Alhamdulillah sejak mereka bersama dengan Volten. Jadi pasti ada sesuatu di sebalik kejayaan-kejayaan tersebut kan. Jadi hari ini kita bongkarkan, okey, bahawa kejayaan-kejayaan dalam Volten ini bukanlah secara kebetulan kan, tetapi ia mesti ada seorang yang dipanggil inventor, orang yang mencipta sistem, memberi idea, memberi satu strategi bagaimana hari ini ramainya orang-orang yang dah pun berjaya di dalam Volten pada waktu yang setahun ini saja kan. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan dulu untuk membawa masuk kita punya grup CEO kita, Tuan Ismail Cik Ani, untuk bersama-sama dengan kita sebelum kita mengajak beliau untuk buat secara live. Okey. Tu dia. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam Mentor dan semua. Apa khabar Mentor? Sihat Khabar baik, alhamdulillah. Cuma suara serak sikitlah kurang air. Ya, tu bos tu di mana? Tak rindu tengok office tu. Ya, betul. Sekarang ni tengok lokasi tu di mana bos? Okay, saya sekarang di Center Sungai Petani. Cawangan Sungai Petani. Sungai Petani. Office Sungai Petani. Wah, alhamdulillah. Pun rindu jugalah nak pergi office Sungai Petani. Ya. Sebab sekarang kan dah boleh, office ni dah beroperasi, boleh buat pick up ke sini. Jadi dah mula ini dah on balik. Okey, dah beroperasi semula ya. Alhamdulillah. Okey bos. Jadi kita teruskan saja kita punya agenda kita pada petang ini, iaitu VIP Talk eksklusif
selama apa tu secara live ini bersama-sama dengan kita ialah kita menjemput Tuan Ismail Cik Ani, Grup CEO kita, untuk berkongsi tentang kejayaan bukan satu kebetulan, bahagian satu. Dipersilakan bos. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya di sini mendoakan mudah-mudahan walaupun di mana anda berada, semua dalam keadaan sihat, okay? Semua dalam keadaan tenang dan semua dalam keadaan bahagia. Okay? Jadi dan juga saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada umat Islam di seluruh Malaysia dan semua yang dapat mengikuti live ini. Okay? Jadi hari ini ataupun live ini sebenarnya adalah salah satu rancangan kita ataupun program kita untuk memastikan ejen-ejen Bolten juga dan juga anda di sana mendapat info berterusan dari masa ke semasa. Ini adalah salah satu aktiviti syarikat secara rasmi untuk ejen-ejen mendapat maklumat. Okey. Jadi kisah ataupun tajuk yang saya pilih ni hari ini, tajuk yang saya pilih hari ini, kejayaan bukan satu kebetulan. Okey, kejayaan bukan satu kebetulan. Okey, kerana sepanjang mungkin kalau di Bolten ini kita dah lebih 2 tahun, saya jarang sebenarnya, mungkin tak pernah lagi lah sebenarnya saya berkongsi kisah kejayaan daripada saya sepanjang kerjaya saya ni. Okay? Daripada awal dulu sampailah tertubuhnya Bolten hari ini. Okay? Jadi saya berbincang dengan mentor ni untuk mengadakan satu program khusus VIP Talk ini ataupun in person ni. Okay? VIP in person ni adalah untuk memberi ruang kepada saya dan juga anda, leader-leader juga yang telah mencapai kejayaan, menceritakan, berkongsi pengalaman, kisah kejayaan, perjalanan kejayaan itu sehingga anda berada di tahap sekarang ini. Okey. Jadi tajuk yang saya pilih ni, kejayaan bukan satu kebetulan, kerana tajuk ini ataupun ayat ini telah merubah banyak cara saya, kehidupan saya ataupun cara saya melakukan sesuatu. Kejayaan bukan satu kebetulan ni, ayat ni saya dah dapat lebih kurang 25 tahun dulu. Okey, kata-kata inilah sebenarnya saya dapat lebih kurang 25 tahun yang dahulu. Sebab apa? Banyak ini bila cerita kejayaan, ramailah di antara kita, tak kisahlah apa yang kita buat pun kan, banyak orang mengharapkan magic dalam hidup dia. Dia mengharapkan keajaiban dalam hidup dia. Supaya kejayaan tu datang dengan tiba-tiba boleh berjaya kan. Jadi banyak orang mengharapkan kebetulan lah dalam hidup dia kan. Kadang-kadang walaupun dia tidak melakukan apa-apa pun, dia mengharapkan kebetulan, keajaiban, kejayaan tu akan hadir, akan berlaku, dia akan mendapat satu kejayaan besar. Ramai orang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa tuan-tuan pun setujulah. Okey. Jadi untuk mencapai satu kejayaan ini, sebenarnya kejayaan itu sendiri dia sangat subjektif kepada setiap orang. Okey. Ada orang yang meletakkan kejayaan itu tahap yang tertentu mengikut persepsi kemahuan seseorang. Kadang-kadang dia berjaya dalam kerja, ada orang ingin berjaya dalam bisnes, ada orang ingin berjaya dalam kehidupan dia. Okey. Dia meletakkan satu penanda aras itu bergantung kepada seseorang. Tetapi kebiasaannya kejayaan itu diukur daripada perubahan hidup seseorang, okey, yang perubahan yang ketara, perubahan besar dalam seseorang tu. Ini merupakan satu kejayaan yang biasanya antara yang kita selalunya diukur daripada pendapatan dia. Biasanya diukur daripada pendapatan. Kalau kejayaan dalam perniagaan sudah tentulah diukur daripada
pendapatan seseorang, income seseorang. Okey. Jadi sudah pastilah sebenarnya hari ini saya nak share kepada anda perjalanan kisah kerjaya saya daripada dulu, pada awal dulu sampailah hari ini, sampailah tertubuhnya Bolten ini. Bolten dah 2 tahun ini. Okey. Sudah pastilah hari ini kejayaan itu bukanlah datang dalam masa yang begitu singkat. Bukanlah datang dalam masa 1-2 tahun yang kebelakangan ini. Proses ini sudah bermula 25 tahun dahulu sebenarnya. Pengalaman ataupun proses untuk sampai ke tahap ini sudah bermula 25 tahun dulu. Langkah pertama dia tu sebenarnya bermula pada 25 tahun yang dahulu. Okey. Di mana pada masa itu umur saya lebih kurang dalam 20 lah. 20, umur 20. Sekarang dah 40 lebih. Okey. Sekarang pada masa itu umur 20-an. Itu lebih kurang dalam tahun 1995 saya telah bermula dengan dalam bidang perniagaan ini secara part time. Okey, secara part time. Okey, sudah pasti hari ini kenapa, apa yang mendorong saya untuk terlibat dalam konsep perniagaan ini ataupun melibatkan diri dalam bisnes ini. Okey, apakah pendorong dia? Jadi hari ini dalam setiap kisah kejayaan itu dia pasti ada proses dia. Dia pasti ada satu perjalanan dia tadi. Jadi untuk anda, saya bagikan satu 7 langkah. Saya bagi satu konsep yang simple yang anda boleh faham, iaitu 7 langkah. 7 perkara yang perlu ada untuk kita mencapai sesuatu kejayaan. 7 langkah ataupun yang paling tepatnya adalah 7P. 7P. Jadi setiap sesi saya ni, ini adalah bahagian pertama. Saya akan uraikan 1P. Satu sesi itu satu perkara, 1P ya. Okey. Jadi bagaimana hari ini saya di peringkat awal tu begitu terjebak ataupun langkah pertama saya untuk saya mencapai kejayaan sampai hari ini, yang boleh berada sampai hari ini. Apakah langkah pertama yang saya buat? Okey. Jadi semua orang tahu, semua orang dah selalu dengar setiap kejayaan itu, setiap 1000 langkah itu bermula dengan langkah pertama. Okey. Jadi kalau salah langkah pertama kita buat tak betul pada langkah pertama tu, langkah yang sumbang yang salah, sudah pasti kita tak akan sampai kepada 1000 langkah ataupun tak sampai kepada kejayaan yang kita inginkan. Okey. Jadi langkah pertama tu kena betul dah. Okey. Jadi hari ini langkah pertama dia 7P tu, P yang pertama lah. P yang pertama ni merupakan langkah pertama kita. Okey. P yang pertamanya adalah penetapan matlamat. Dia ada 7P. P yang pertama hari ini saya nak uraikan perkara yang perlu, yang sangat perlu untuk anda untuk mencapai satu kejayaan yang besar. Okey. Anda perlu ada P yang pertama, iaitu penetapan matlamat. Penetapan matlamat ini dia seperti niat. Kalau bahasa biasa kita adalah niat kan, kita perlu berniat. Dalam kita menjalankan ibadah pun, contoh kita nak sembahyang, puasa dan sebagainya pun wajib kena niat. Niat salah ataupun tak niat, tak sah ibadah kita. Betul tak? Jadi dalam perniagaan pun sama juga sebenarnya. Kita kena meletakkan niat yang betul. Kalau kita sembahyang Zuhur, tak boleh niat asar. Tak boleh. Dia kena niat sembahyang Zuhur. Sama je. Dalam bisnes pun kita kena ada penetapan matlamat atau niat yang betul. Barulah kejayaan itu mudah untuk kita capai. Okay? Jadi dari kisah hidup saya lah, kisah perjalanan saya. Pada awal dulu, pada tahun 90-an, saya bersekolah lepas sekolah, lepas SPM tu tahun 90-an lah, 92, 93 gitu. Jadi saya sebenarnya datang daripada sebuah keluarga yang memang susah. Saya duduk dari C, jadi
Okay, saya daripada keluarga yang susah. Ayah saya seorang penoreh getah dan mak saya juga tak ada bekerja, okey, tak ada pendapatan. Jadi memang ayah saya sebagai seorang penoreh getah dan saya ada 5 orang adik-beradik, dan saya anak sulung. Okey, saya anak sulung. Jadi tanggungjawab tu memang besarlah sebab anak sulung. Okey. Jadi oleh kerana keadaan keluarga yang susah itu, jadi saya selepas SPM tu, saya terus berhijrah ke Johor. Saya pergi ke Johor, duduk dengan pak saudara saya di Johor untuk bekerja. Lepas SPM seminggu je saya terus pergi ke sana. Kerana apa? Kerana ingin mencari pendapatan. Jadi bila saya pergi ke sana, matlamat saya, ini pertama penetapan matlamat tu, niat tu apa? Kenapa hari ini saya terus pergi ke sana? Apakah niat saya? Itu yang paling penting awal masa tu. Okey, dalam niat ini sebenarnya ataupun penetapan matlamat ini dia ada 2 bahagian. Yang pertamanya, yang ni biasa. Kebanyakan orang menetapkan matlamat ini. Kebanyakan. Okey? Kebanyakan. Iaitu matlamat untuk diri sendiri. Kebanyakan orang meletakkan matlamat impian untuk diri dia. Dia untuk berjaya, untuk dia dapat kereta mewah, duduk rumah yang lebih bagus. Okey, dia buat penetapan tu untuk diri dia. Ini adalah kebanyakan orang. Kebanyakan orang macam ni. Biasa. Tapi bagus sebab apa? Ada penetapan matlamat tu untuk improve diri sendiri, untuk meningkatkan, mengubah kehidupan diri sendiri. Bagus. Tapi orang yang hebat, orang luar biasa, dia menetapkan matlamat untuk orang lain. Penetapan matlamat itu untuk melihat orang lain berjaya. Ini yang orang yang luar biasa, orang yang lain daripada orang lain. Okey. Jadi penetapan matlamat, masa saya pergi sana, saya relate balik dengan cerita saya tu, saya pergi ke Johor, saya ingin mencari pekerjaan, saya ingin mencari pendapatan, bukan untuk saya. Saya ingin cari pendapatan untuk mengubah kehidupan keluarga saya. Okay? Untuk memastikan keluarga saya tu keluar daripada kemiskinan. Okay? Untuk membantu keluarga saya. Jadi penetapan matlamat saya bukan untuk diri saya. Saya meletakkan pendapatan itu, awalnya niat dia tu adalah untuk membantu keluarga, okay, ataupun keluar daripada masalah kemiskinan itu. Jadi bila kita, terutama ibu bapa kita lah, bila kita meletakkan matlamat itu atas kejayaan orang lain, nak tengok orang lain berubah, bukan diri kita, nak tengok orang yang kita sayang, ibu bapa kita berubah. Jadi cara kita bekerja, tindakan kita akan berbeza. Tindakan kita tak mungkin akan melihat ibu bapa kita, mak kita susah sampai bila-bila. Kita takkan nak lihat mak kita tak makan. Takkan kita nak lihat keluarga kita tak ada makanan, tak makan. Terutamanya mak dan ayah kita susah. Kita tak boleh lihatnya. Kalau kita sebagai seorang anak yang normal lah, ini normal, kita tak akan membiarkan keluarga kita, terutama ibu bapa kita, berada dalam kesusahan. Okey? Jadi kalau dia berbeza dekat situ, kalau kita meletakkan matlamat untuk diri kita sahaja, kadang-kadang kita susah tak apa, kita makan Maggi kita tak kisah. Betul tak? Kita boleh makan Maggi, tapi takkan kita nak biarkan ibu bapa kita makan Maggi, kan? Jadi bila kita ada penetapan matlamat yang akan menjadi pendorong kuat kepada kita tu, jadi kita sanggup buat apa saja. Jadi penetapan matlamat ni penting. Kerana ini langkah pertama kita yang akan menentukan proses seterusnya. Yang akan menentukan P seterusnya tu akan lebih power. Yang akan menentukan tindakan anda selepas itu, tindakan yang luar biasa. Jadi ini yang banyak orang salah ataupun meletakkan penetapan matlamat yang kurang tepat lah sebenarnya. Okay? Jadi berbalik pada kisah saya tu, bila saya ke Johor pada awal tahun
lebih kurang 25 tahun dululah, 90-an saya pergi ke sana bekerja. Walaupun bermula dengan gaji hanya tak sampai RM300 sebulan. Gaji lebih kurang tak sampai 300 lah sebulan. Itu antara gaji pertama saya pasal saya bekerja kilang tu di Johor tu. Dan semasa dalam proses kerja itu pun saya sentiasa inginkan peningkatan. Maksud dia mana cukup kan, kalau tu gaji untuk diri sendiri pun tak cukup, macam mana kita nak bantu keluarga. Jadi bermula dari itu saya terus mencari peluang-peluang barulah, peluang-peluang lain. Saya juga selepas pada itu saya dapat peluang untuk bekerja di tempat yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar. Naik sikit gaji itu, sehinggalah beberapa tahun tu saya bekerja dan saya mendapat gaji lebih RM1,000 sebulan pada masa tu. Kira besar juga pada masa tu. Tapi selagi dikatakan bekerja ni setakat gaji RM1,000 sebulan tu, saya rasa tak boleh mengubah banyak benda, kan? Tak boleh mengubah sesuatu keluarga sebab baru RM1,000 sebulan. Jadi bermula dari itu juga saya berfikir untuk mencari lagi peluang-peluang lain, iaitu saya mesti menceburi bidang perniagaan, kerana untuk mendapat pendapatan yang besar tak boleh hanya bekerja, mesti ada satu sumber pendapatan daripada perniagaan. Jadi semua ini kerana apa? Saya nak cerita kerana matlamat saya tu, kan? Kerana penetapan matlamat kita tu satu penetapan matlamat yang besar, yang macam cakap tadi, kita nak bantu, nak ubah kehidupan keluarga, ubah kehidupan ibu bapa kita. Sebab tu kita sentiasa, kalau kita ada pendapat matlamat yang betul, kita sentiasa berusaha berfikir, mencari jalan-jalan, mencari cara bagaimana untuk nak improve, nak naikkan, nak upgrade diri kita, nak dapat pendapatan yang lebih besar bagi membantu, bagi mencapai matlamat kita itu. Jadi salah satu penetapan matlamat ataupun niat ini adalah satu perkara yang kita kena jelas. Jelas. Maksud dia mungkin kita juga sebaiknya anda kena mengingat ataupun setiap masa selepas solat tu 5 kali sehari tu anda kena masukkan penetapan matlamat dalam doa kita. Ini maksud dia apa yang kita nak, kan? Kita kena minta. Setiap masa kita kena minta. Maksud dia akan menjadi peringatan setiap masa kepada kita matlamat kita tu. Kalau kita nak berjaya, nak bantu tadi, kita nak bantu ibu bapa kita, kita nak pastikan ibu bapa kita ni hidup lebih senang, berubah, kita kena berdoa lah, masukkan penetapan matlamat itu dalam doa kita setiap masa. 5 kali kita solat, 5 kali lepas tu mesti kena masukkan space. Maksud dia kita kena fokus apa yang kita, matlamat apa yang kita nak. Itu sebab cakap tadi supaya kita ingatlah kalau kita masuk dalam doa tu. Jadi bila berbalik pada cerita saya tu, pada tahun dengan matlamat yang jelas itu, saya buat pelbagai perniagaan selepas itu. Saya buat sambil part time kan, bekerja, dan saya buat bisnes. Kerana kita tahu bekerja memang gaji dia tu, pendapatan kita dah tetap dah. Tetap. Banyak orang dia kata saya suka bekerja sebab pendapatan saya tetap. Tapi bagi saya tak suka pendapatan tetap. Kalau takkan 2,000 je sebulan. Kita nak bulan ni 2,000, bulan depan boleh dapat 4,000, bulan depan boleh dapat, tak tetap. Kalau macam tu. Jadi kalau kerja dah tetap, kita kena ada satu sumber lain lah untuk tambah pendapatan kita. Sebab tu semasa saya berada di Johor tu, sambil bekerja saya, dalam masa yang sama saya menjalankan perniagaan lain part time. Antaranya saya pernah jual nasi lemak di tepi jalan. Saya buat satu kios lah, macam gerai tu ataupun kios meja tu. Bila balik bekerja, saya balik bekerja pukul 3 petang, masuk pukul 7 pagi, balik pukul 3 petang. Ni kerja kilang, ada shift pagi masa tu. Jadi lepas pada tu saya ke pasar. Saya terus ke pasar. Kalau di sana di Johor tu, di Pandan tu, di pasar Smart tu, di Pandan tu, beli barang-barang
perkakas ataupun beli barang lah untuk saya nak buat nasi lemak, beli ayam lah, beli macam-macam lah barangan untuk penyediaan nak buat nasi lemak nak jual di petang nanti, pada waktu petang. Jadi balik je daripada kerja tu terus ke pasar beli barang, balik rumah dan terus masak, buat ayam, perah ayam, basuh ayam, perah ayam dan sediakan nasi lemak dan semuanya. Dan petang tu dalam pukul 6, okey, saya pergi ke satu tempat itu, okey, dan untuk berniaga nasi lemak sampailah ke malam. Itu lebih kurang pukul 11-12 lah. Jadi bila saya balik kerja pukul tu tak ada rehat lah, terus sampai ke malam pukul 12 siap kemas-kemas. Biasanya pukul 2 baru saya sampai balik ke rumah balik. Ini yang saya lakukan kerana apa? Saya nak capai matlamat saya tu. Okey. Bila saya buat ini agak lama juga, okey. Ada hasilnya, alhamdulillah. Nasi lemak yang saya jual tu dapat sambutan juga. Okey. Jadi saya balik sampai rumah pukul 2, mandi-mandi, rehat, sekejap tidur. Besok pagi pukul 6 saya kena bangun. Sebab apa? Pukul 7 masuk kerja. Jadi bermaksud dia setiap hari saya cuma tidur dalam 3 jam, 4 jam gitu saja. 3 jam je lah biasanya tidur dan esok pergi kerja pula. Dan saya lakukan begitu setiap hari. Kenapa? Kenapa kita sanggup buat semua ni? Kerana kita ada matlamat yang jelas. Kita ada matlamat yang besar. Matlamat itu yang menolak kita untuk buat apa saja sebenarnya. Jadi penetapan matlamat ni sangat penting. Kalau kita tak ada matlamat yang jelas, yang cukup besar, kita akan mudah patah semangat. Kita akan mudah kecewa di separuh perjalanan kita. Ini yang ramai orang, dia selalu lompat-lompat, kan? Dia buat tu sekejap, dia buat ini sekejap. Kerana dia tak ada matlamat yang jelas. Dan matlamat dia tu kadang-kadang, biasanya dia buat matlamat dia untuk diri dia saja. Untuk dia berjaya saja, dia tak fikir orang lain dah. Jadi kalau untuk diri dia macam cakap tadi, kalau dia tak berjaya, dia tak ada duit, dia makan Maggi pun tak apa. Kan? Diri sendiri. Kan? Tapi kalau kita meletakkan matlamat itu untuk kejayaan orang lain, macam untuk ibu bapa kita ataupun anak kita, ya, okey. Takkan kita nak tengok anak kita makan Maggi, kan? Takkan kita nak tengok ibu bapa kita tak ada makanan, tak hidup susah, meminta-minta, tak, kan? Kita tak sanggup macam tu. Jadi sebab itulah hari ini bila saya sendiri meletakkan matlamat itu untuk membebaskan keluarga saya, ibu bapa saya daripada kemiskinan tu, saya sanggup buat apa saja walaupun tidur satu hari 2-3 jam. Jadi bermula dari situ. Selepas saya buat nasi lemak, saya pernah buat jual kalau kat Johor otak-otak. Dan saya juga, sebab saya berfikir setiap hari, selalu saya berfikir macam mana nak, apakah idea-idea baru untuk menjalankan perniagaan. Saya pernah jual cakotiau juga di Johor. Di Taman Daya di Johor, lepas pada itu. Dan sebenarnya kalau cakotiau ni kat Johor boleh dikatakan saya yang pertama buka kedai cakotiau di Johor pada masa tu 90-an. Selepas pada itu barulah banyak lagi usahawan-usahawan lain yang buka. Jadi memang dapat sambutan yang bagus, sangat bagus. Kerana apa cakap tadi, berbalik pada penetapan matlamat kita itu. Semasa di buka cakotiau itu pun pada tahun 90-an lebih itu, saya juga menjalankan ada lagi beberapa jenis perniagaan lain. Antaranya adalah perniagaan berbentuk networking ataupun perniagaan direct selling. Networking lah, berbentuk networking, ada orang panggil MLM lah pada masa tu. Dalam masa yang sama, saya juga mengintai-intai lah, cuba-cuba buat pada masa tu tahun 90-an tu. Saya rasa apabila saya mencari apakah lagi peluang-peluang yang ada yang boleh saya buat untuk mengubah kehidupan keluarga saya try pelbagai bisnes termasuk perniagaan direct selling ataupun MLM. Jadi pada direct sale atau MLM ini sebenarnya saya ditipu pada masa awalnya tu. Saya ditipu oleh seorang kawan saya untuk dibawa ke satu preview lah di Johor tu. Sebab dia ni tengok saya ni rajin kan buat bisnes tu bisnes ni. Jadi dia memang macam tipu saya. Dia menipu saya bawa untuk melihat preview.
satu review. Dan saya melihat pada masa tu ada seorang speaker, seorang penceramah bagus, yang ada pendapatan dia 30,000 sebulan. Pada masa itulah. Okey, dia bercerita bagaimana peluang yang itu dan membolehkan dia mendapat pendapatan begitu. Saya ni memang jenis orang suka nak cari peluang, nak tengok apa peluang tu. Bila saya lihat, uish, hebat begini. Dengan modal yang tak begitu besar, dengan baru tak sampai setahun dia buat, dah dapat pendapatan begitu. Padahal saya dah buat macam-macam dah ni. Saya bekerja, saya buat bisnes, jual nasi lemak, jual tu, jual ni pun tak boleh dapat macam tu. Jadi terbuka lah sebenarnya hati saya untuk nak buat bisnes tu. Kenapa? Dia berbalik-balik kepada saya ada matlamat yang besar. Jadi saya sanggup kena buat apa saja, yang penting benda tu halal untuk mencapai matlamat saya. Jadi bila saya bermula dekat situ, bila saya menceburi dalam bidang yang baru bagi saya lah, itu satu bidang yang baru. Bidang networking ni, bidang yang lain masa tu baru, saya tak pernah buat. Tapi setiap kali apa yang saya buat, satu perkara yang saya akan buat adalah saya akan buat yang terbaik. Saya akan buat semaksimum mungkin. Sebenarnya banyak ramai kawan-kawan yang ada hari ini, yang bersama saya hari ini, yang saya kenal daripada tahun 90-an tu, daripada perniagaan networking MLM ini sampai hari ini banyak. Antaranya adalah Tuan CEO Indonesia kita tu, Pak Rafi. Itu memang saya bersama dia pada tahun 90-an lagi lah sebenarnya. Dan ramai lagi, saya percaya ramai, awal tu ramai. Okey, jadi pengalaman di situ sebenarnya. Bila saya mencuba, saya nak jadi penetapan matlamat tu ada. Matlamat saya besar, saya akan try macam-macam. Ini tak edit saya buat ni, ini tak edit saya buat ni. Sampailah saya berjumpa dengan konsep perniagaan networking itu. Okey. Jadi saya buat yang terbaik, saya buat, dan alhamdulillah memang nampak hasil yang sangat, saya memang bagi saya di luar jangkaan saya lah. Sebab apa? Kadang bulan pertama tu boleh dapat income melebihi gaji saya dah. Jadi kat situ dah nampak dah. Oh, ini satu bisnes yang berpotensi, konsep bisnes yang sangat berpotensi. Jadi saya teruskan. Kerana apa saya nampak matlamat saya akan tercapai insya-Allah daripada konsep perniagaan yang saya nampak ni, peluang ni. Dah nampak tu, potensi tu dah nampak untuk saya capai matlamat yang saya set tu. Jadi saya terus buat. Saya dah tinggal dah yang lain-lain dah, tuan-tuan. Saya dah nampak dia punya masa depan itu. Saya dah nampak dah matlamat yang saya nak tu boleh capai daripada konsep perniagaan ini. Saya teruskan buat. Okey, dan teruskan buat sampailah sehingga saya pernah mendapat pendapatan 1 juta pertama dalam hidup saya dalam setahun tu pada tahun 2008. 2008, dan di situlah sebenarnya bermulanya titik tolak saya telah mencapai impian saya, matlamat saya telah tercapai pada masa itu, di mana saya dapat membantu keluarga saya, mengeluarkan keluarga saya daripada kemiskinan, dan membantu adik-adik saya semua masuk ke universiti, semua. Jadi ini daripada duit pendapatan daripada konsep perniagaan networking ini, sehinggalah sampai pengalaman itu dibawa sehingga sampai saya hari inilah tertubuhnya Bolten ni. Jadi panjang lagi sebenarnya masa saya, sesi ni ada banyak lagi. Selepas ni kita ada 7 sesi, 7 P ni. Jadi saya cuma nak relatekan setiap P ni dengan kisah, perjalanan hidup saya ni, proses yang saya lalui ni. Jadi P yang pertama tu yang saya nak tekankan hari ni adalah anda perlu ada penetapan matlamat yang jelas, yang besar, yang kalau boleh bukan hanya untuk diri kita. Kita nak kejayaan tu, yang kita nak cipta tu untuk orang yang kita sayang. Yang cakap tadi, letakkan satu matlamat yang jelas.
letakkan satu matlamat yang besar untuk mengubah kehidupan orang yang kita sayang. Siapa? Keluarga kita lah, kan? Sebab tak guna kalau kita nak kaya seorang-seorang. Kalau kita kaya seorang-seorang pun tak syok. Kita takkan nak lihat keluarga kita semua orang lain susah. Sebab tu kita kena meletakkan, terutamanya kalau yang ada ibu bapa, kena meletakkan perubahan hidup ibu bapa kita tu. Kalau boleh jangan, supaya mereka ni boleh pencen, duduk rumah, buat amal ibadat, tak perlu bekerja lagi. Sebab kita tahu kadang kalau macam umur saya ni, kalau umur kita ni, kalau dah umur, ibu bapa kita pun dah berumur dah. Betul tak? Dah mungkin dah umur 60, 70 dah. Mungkin masa sekarang ni sebenarnya adalah masa mereka berehat, beramal ibadat dan sebagainya. Tak perlu lagi bekerja lagi. Dan tugas kita lah untuk membantu mereka. Tugas kita lah untuk tolong mereka, support mereka. Kerana saya percaya dia dah support kita dah begitu lama sekali. Hari ni masa kita kecil tu sampailah sekarang kita besar pun, anda melihat ini, mereka juga sebenarnya ibu bapa kita ni sudah, bila kita keluar saja, kita lahir saja, mereka sudah ada penetapan matlamat tu. Mereka buat apa pun bukan untuk diri mereka, betul tak? Sebab tu penetapan matlamat mereka adalah untuk memastikan anak dia berjaya. Dia bukan letak untuk dia berjaya. Sebab tu dia sanggup buat apa saja. Ini kita kena ambil konsep ini sebenarnya. Kenapa mak bapak kita ni sanggup buat apa saja? Apa saja pun dia kata dia sanggup buat. Walaupun dia susah macam mana pun, walaupun pekerjaan tu susah pun dia sanggup buat, kerana dia meletakkan matlamat tu bukan untuk diri dia. Dia meletakkan matlamat tu untuk anak dia. Untuk kita. Sebab tu hari ni bila kita meletakkan matlamat tu untuk ibu bapa kita, untuk orang kita sayang, tindakan kita berbeza. Kita sanggup buat apa saja. Bagi kita, kalau kita tak nak bantu mak bapak kita itu, nak keluarkan dia daripada kesusahan, daripada masalah ekonomi ni, bila kita dapat peluang yang macam ni, kita akan buat apa saja. Kalau kita nak pergi daripada sini ke Johor ataupun daripada sini pergi Kelantan untuk buat program dan sebagainya, kita rasa benda tu tak berat. Kita rasa benda tu boleh kita buat anytime saja. Kalau kita hadapi apa-apa masalah pun dalam menjalankan perniagaan ni, kita akan boleh harungi dia tu dengan kita rasa kita tak akan mudah putus asa, kerana kita ada matlamat tu. Macam ibu bapa kita tadi. Walaupun susah macam mana pun, dia tetap hantar kita ke sekolah. Dia nak kita belajar. Dia nak kita berjaya. Itu matlamat dia. Bukan untuk dia. Kalau dia meletakkan diri dia, saya rasa dia pun tak akan buat sampai macam tu. Kerana dia nak orang yang dia sayang, anak dia pun berjaya. Sama macam kita. Jadi yang paling penting hari ini, kejayaan yang saya dapat setakat hari ini adalah bermula dengan langkah pertama tu, iaitu penetapan matlamat yang jelas, penetapan matlamat yang besar. Jadi saya harap semualah, terutamanya ejen-ejen Bolten ini, mulalah anda menetapkan matlamat. Kenapa anda mesti berjaya dekat Bolten ini? Kenapa anda mesti berjaya? Kena letak matlamat yang besar, kena letak matlamat yang besar dan jelas ni. Macam cakap tadi, terutamanya letaklah matlamat itu untuk menjayakan orang lain. Bagi saya, sampai bila saya dah sampai ke tahap ini, tuan-tuan, matlamat saya ini dah di-upgrade. Sebab matlamat ni, penetapan matlamat ni, dia mengikut keadaan, kadang-kadang mengikut keadaan semasa kita. Dari masa ke semasa, kita boleh upgrade dia. Kita kena upgrade lah. Kalau kita dah berjaya sampai satu level, kita kena upgrade, naikkan matlamat lebih besar lagi. Macam hari ni, alhamdulillah, matlamat saya memang saya dah upgrade dah berapa tahun tu, sejak saya dah set up ataupun buka Bolten ni, company Bolten ni. Matlamat saya upgrade-nya, saya letak untuk memastikan ramai orang akan berjaya dalam platform Bolten ini. Ramai orang dapat keluar daripada masalah kewangan, dapat membawa keluarga mereka keluar daripada masalah kewangan dengan platform Bolten ini. Itu matlamat saya. Seramai yang mungkin. Mungkin ini kita akan jadikan satu sejarah baru. Ramai orang berjaya dalam Bolten ini.
Okay. Terutamanya saya rasa ramai kawan-kawan semua kita kenal sebelum ini pun kan. Jadi mungkin selama ni belum ada rezeki, buat dah macam-macam, dah lama dah. Dah 20 tahun, 30 tahun dalam industri tapi belum begitu berjaya. Dan sebab tu saya nak inilah satu platform yang berpotensi besar untuk membantu ramai orang. Tak kisahlah siapa anda, okey, untuk mengubah kehidupan. Sebab bila kita letak kejayaan ini sebenarnya kita tak nak hanya berjaya dalam perniagaan yang kita buat. Yang lebih penting ending dia adalah kejayaan dalam kehidupan kita. Itu yang lebih penting. Banyak orang berjaya dalam bisnes tapi tak berjaya dalam kehidupan. Kan? Jadi yang pentingnya bila sampai satu masa ni, bila sampai dah tahap yang tertinggi ni adalah matlamat kita tu yang paling besar adalah kita berjaya dalam kehidupan kita. Kita nak kebebasan dalam kehidupan kita. Kita nak berjaya dalam kehidupan kita. Dan kita nak bantu orang lain boleh besarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Okay? Itu antara satu perjuangan, satu matlamat yang cukup murni yang perlu ada. Tapi dia boleh ada step by step. Maksud dia jangan terlalu besar sangat sampai kita ni kita belum ada apa-apa lagi, kita dah cuba nak terlalu tinggi sangat. Biar agak realistik tetapi lebih tinggi daripada biasa. Okey. Lebih tinggi daripada biasa. Contohnya macam inilah. Bila anda nak meletakkan matlamat ini, anda tengok macam anda boleh tanda berapa tinggi anda boleh lompat, kan? Kalau kita nak lompat tu, kita dah boleh lompat sampai 7 kaki contohnya lah, tangan kita boleh sampai 7 kaki. Okey, kita kena letak matlamat kita 8 kaki. Anda jangan letak dah 7 kaki tu dan jangan letak 15 kaki. Itu nanti. Okey, jangan letak dah 15 kaki tu, kan? Letak dia 8 kaki. Kerana bila anda letak itu, usaha anda berbeza. Matlamat ni akan menentukan usaha kita, tindakan kita. Okay? Jadi usaha dan tindakan kita akan berbeza kalau kita meletakkan satu matlamat yang agak realistik dan tinggi sikit lah daripada yang biasa. Macam cakap tadi, matlamat yang paling bagus letak matlamat untuk menjayakan orang lain, terutamanya untuk menjayakan ataupun membantu keluarga dan ibu bapa kita, keluarga kita keluar daripada masalah kemiskinan. Jadi bila saya ada matlamat saya cakap tadi, saya sanggup buat apa saja. Anda bayangkan masa bekerja pun saya sanggup bekerja, tidur 2-3 jam saja. Okey, masa tu buat part time sehingga pukul 2 pagi kan baru siap. Macam tu setiap hari je. Okay, bekerja pun kadang-kadang balik lewat hari Jumaat, Sabtu Ahad pun kerja. Saya dulu memang macam tu. Memang orang cakap gila lah ni, kerja gila ni. Kalau saya tak buat part time, saya balik pukul 12 malam kerja. Pagi sampai malam. Orang kerja satu shift, saya kerja 2 shift. Kerana kita nak mengubah kehidupan. Kerana saya ada matlamat yang jelas, tadi saya ada matlamat yang besar. Matlamat itulah yang mendorong saya, memberi kekuatan kepada saya untuk saya buat. Dan kalau kita tengok, bila kita buat kerja semaksimum, ini satu tip yang perlu anda kena ada. Okay? Kena buat lebih daripada yang sepatutnya kalau anda nak berjaya. Ini. Buat lebih daripada yang sepatutnya. Sebab tu saya kata tadi, apa yang kita nak buat ni, sejauh mana usaha kita tadi, dia apa-apa bergantung pada matlamat kita tadi juga. Jadi kalau matlamat kita besar, matlamat kita jelas, matlamat kita kuat, kita akan buat lebih daripada sepatutnya. Contohnya, kalau orang lain buat kerja 8 jam, anda boleh buat kerja 16 jam satu hari. Contohnya anda buat perniagaan ini. Okey? Anda buat perniagaan ini. Kalau orang lain hanya buat kerja mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, anda boleh buat hari-hari, mungkin satu hari berapa jam. Dalam keadaan sekarang pun, dalam keadaan yang masalah PKP pun sebenarnya, kita masih lagi boleh menjalankan perniagaan. Sebab sekarang ni ada pelbagai teknologi. Pelbagai teknologi yang boleh kita gunakan untuk menjalankan perniagaan ini. Sebab tu hari ini, kita tak boleh mengalah dengan keadaan. Matlamat kita mesti kita kena capai. Walau dalam apa keadaan pun. Matlamat kita mesti kena capai. Sebab kejayaan ini
tidak boleh dicapai dengan alasan. Walaupun kita ada alasan yang kukuh macam sekarang ni, alasan cukup kuat lah. Ada masalah COVID, ada masalah PKP, tak boleh bergerak. Memanglah itu alasan yang kuat. Tetapi adakah anda boleh berjaya dengan alasan ni? Tak boleh juga. Sebab tu hari ini kita kena sentiasa berfikir mencari jalan untuk mengatasi masalah yang timbul bagi mencapai matlamat kita tadi. Okey. Jadi niat tu penting. Jadi matlamatnya adalah niat, bermula dengan niat, dan yang paling pentingnya langkah pertama ni. Penetapan matlamat ni, kalau yang ada mak ibu bapa, okey, tolong bagi tahu kat mak kita, minta dia doakan kita. Sebab doa ibu bapa ni, ya Allah, memang tuan-tuan sangat mujarab lah. Doa ibu bapa ini memang, ini berlaku pada saya tuan-tuan. Pada masa pertama kali saya nak buat bisnes tu, orang tua saya buat kenduri. Orang tua saya ni buat kenduri kat rumah, doa selamat, doa. Buat satu majlis kenduri masa saya nak buat satu bisnes. Dan memang, saya cakap doa ibu bapa ni memang hebat tuan-tuan. Memang selepas tu perjalanan bisnes yang saya buat tu, ya Allah, memang saya pun tak sangka dia begitu cepat sekali, income tu datang tu, kejayaan tu cepat. Dia boleh dapat pendapatan 20,000 tu sekejap je. Bulan pertama tuan-tuan, saya dapat 20,000 dalam perniagaan yang sebelum ni, yang dimulakan dengan tu, kita minta restu dan doa kepada ibu bapa kita. Ini kita kena buat. Ini yang sebenarnya ramai orang terlupa lah. Mungkin mudah-mudahan selepas ini, dia tak terlambat sebenarnya, tak ada istilah terlambat, boleh lagi balik lepas ini kan. Kalau ada masih ada ibu bapa dan sebagainya, minta dia doakan kejayaan kita. Sebab tu jadi matlamat dia balik, pusing balik adalah untuk bantu mereka. Kita kena ada matlamat tu. Jadi dia akan jadi suatu benda yang connection tu. Yang cantik lah. Yang memang ini memang saya akui lah benda-benda ni. Okey. Restu ibu bapa, doa ni memang sangat hebat. Okey. Memang dipermudahkan betul. Lancar saja bisnes tu. Jalan cantiknya. Baru buat sikit dia dah pergi laju dah. Dahsyat lah. Kita rasa baru buat sikit je ni. Dipermudahkan betul. Memang rezeki itu sangat dipermudahkan. Ini antara tip dan rahsia sebenarnya yang bukan orang tak tahu. Saya rasa semua orang tahu. Cuma kadang-kadang kita orang cakap apa? Terlupa. Kita terlupa. Tip-tip yang simple tapi sangat berkesan. Sangat memberi kesan besar dalam membentuk ataupun membantu untuk kejayaan kita. Tip-tip ni. Okay, ataupun perkara-perkara kecil ni sebenarnya. Yang seterusnya, langkah pertama ni, penetapan matlamat juga. Dalam masa yang sama tadi, niatlah macam cakap tadi, saya dah beritahu awal tadi, setiap kali dalam doa kita selepas solat tu kena masukkan matlamat kita ni, okey. Dan juga sentiasalah orang cakap apa, membantu di peringkat awal tu. Saya rasa tanya khabar balik ke kampung, sentiasa kena selalu juga telefon mak bapak kita, tanya dan minta restu setiap masa. Doakan supaya dipermudahkan secara perjalanan perniagaan kita ini. Okey. Jadi untuk P yang pertama hari ini, iaitu penetapan matlamat ini, saya rasa yang perlu anda buatlah untuk step pertama ni, sebab kita ada lagi 7 bahagian. Dia ada 7 P. Ada lagi 6 lagi bahagian yang saya akan share untuk P seterusnya. Mungkin setiap minggu 1 kali atau 2 kali sesi ini yang kita akan buat ni. Nanti kita akan keluarkan poster untuk anda kena tahu apa P yang seterusnya untuk mencapai kejayaan ini. Okey. Jadi sampai hari ini alhamdulillah, dekat tadi di Bolten sendiri, saya pun cakap tadi merasa sangat teruja dan berterima kasih dan bersyukur sangatlah kerana dipertemukan dengan produk yang bagus, diberi idea yang bagus untuk bernas, untuk
kita masukkan dalam Bolten ini, kombinasi idea tu sebenarnya, dan dipertemukan dengan orang-orang yang dapat membantu saya bagi menyediakan platform yang hebat ini. Termasuklah anda juga sebenarnya, banyak leader-leader yang baik, bagus, yang berkomitmen lah. Banyak leader yang sangat berkomitmen di dalam Bolten ini. Ini sebenarnya dia tak akan datang daripada proses tu tak akan berlaku, bukan berlaku dalam masa 1-2 tahun. Saya percaya proses apa yang berlaku hari ini di Bolten ini adalah hasil ataupun perjalanan 25 tahun dulu, bermulanya perjalanan itu. Okay, bermulanya perjalanan itu. Jadi saya kata tadi, peningkatan atau kejayaan yang saya kecapi ni, alhamdulillah, dia punya graf dia boleh jadi, memang graf dia naik begitu. Dia punya graf dia memang naik begitu. Bermula dengan saya pernah mendapat pendapatan antara, kalau dalam konsep perniagaan ini, bermula dengan hanya RM1,000 saja. Saya pernah buat dalam satu company itu dulu, sampai company itu sampai dah tak buat dapat RM1,000 lebih. Company yang kedua tu dapatlah dalam RM10,000 lebih. RM10,000 lebih. Company yang ketiga dapatlah RM100,000 lebih. Dia peningkatan tu macam dia tambah kosong kat belakang tu. Dia permudahkan. Sebab apa tadi? Matlamat tetap sama. Walaupun apa kita buat, tapi matlamat tu dia sama. Cuma kita nak cari kaedah untuk nak capai matlamat itu. Okey? Jadi company yang ketiga dah naik pada RM100,000 lebih. Kat situ dah banyak perubahan juga. Company yang keempat, itulah saya mendapat RM1 juta lebih. Yang pertama tu pendapatan. Dekat situ company ketiga keempat ni matlamat saya dah mula tercapai. Saya dah boleh bantu keluarga saya, boleh bantu untuk adik saya, keluarga, ataupun adik-beradik saya, adik saya masuk ke universiti dan sebagainya, boleh bantu untuk, so orang tua saya duduk rumah je, tak payah buat apa-apa. Sebenarnya daripada rasa dah berbelas tahun je lah saya bagi supaya orang tua saya duduk rumah sampai hari ni, dia tak payah buat apa-apa. Saya tak bagi buat apa-apa. Dia pergi mancing, dia selalu pergi mancing lah. Dia suka mancing, pergi mancing ke, pergi keluar semang-semang je. Dia memang tak bekerja. Sebab itu matlamat saya. Sebab saya tak mau bagi orang tua saya ni, ibu dan mak dan ayah saya bekerja. Saya nak duduk rumah, nikmatilah kehidupan ini. Okay? Jadi buatlah apa aktiviti yang hobi lah yang mereka suka. Okay? Dan itu dah berlaku berbelas tahun dah sebenarnya, tuan-tuan. Dah berlaku berbelas tahun, alhamdulillah. Sampailah saya pergi company yang sebelum saya buat Bolten ini, saya dapat pendapatan melebihi berbelas juta jugalah, alhamdulillah. Dan sehingga hari ini bermula 2 tahun ini saya set up ataupun tubuhkan syarikat Bolten ini. InsyaAllah saya doakan, mudah-mudahan kita sama doa, mudah-mudahan platform ini akan membawa kejayaan lebih besar kepada anda juga. Kejayaan lebih besar kepada kita semua. Jadi ingat, sebelum saya diberi masa ni, setiap sesi ni 1 jam. Okay? Hari ini tak ada benda yang mustahil. Tak ada matlamat yang tak boleh dicapai. Kalau orang lain boleh capai dengan masa yang sama, dengan kekuatan kudrat yang sama, okay, kenapa kita tidak boleh? Kalau orang lain boleh hidup ataupun kalau orang lain boleh membantu keluarga dia untuk keluar daripada masalah kewangan, boleh hidup bahagia, boleh berjaya, boleh bebas daripada masalah kewangan dan banyak masalah lain, kenapa tidak kita? Cuma hari ini saya kata tadi, mulakanlah langkah pertama anda. Mungkin kalau yang belum set matlamat tu, mulalah set matlamat anda hari ini. Dia tak ada istilah terlambat sebenarnya. Mulalah penetapan matlamat anda hari ini dan usaha sebaik yang mungkin, buat lebih daripada yang sepatutnya. InsyaAllah semua orang boleh berjaya. Jadi saya rasa untuk kali ini, untuk sesi bahagian pertama ni, kejayaan bukan satu kebetulan ini, setakat ini saja sebab dah sampai 1 jam. Dan juga sebenarnya beberapa hari lagi kita akan menyambut, 2 hari lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Saya ingin mengambil kesempatan lah
di sesi live ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua kawan-kawan ataupun keluarga, kawan-kawan yang mengenali secara offline, mengenali secara online, FB, kawan-kawan FB, kawan-kawan ejen dan terutamanya kepada semua ejen-ejen Volten. Okey, terima kasih. Saya juga memohon maaf lah kalau sepanjang 2 tahun ini, sepanjang anda bersama Volten ni, saya melakukan kesilapan ataupun saya ada melakukan kesalahan yang mungkin tak disengajakan. Saya memohon maaf dan juga segala kekurangan yang berlaku insya-Allah akan diperbaiki dari masa ke semasa. Semoga anda berbahagia bersama keluarga di hari raya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada grup CEO kita, Tuan Ismail Cik Ani yang hari ini telah pun berkongsi rahsia kejayaan beliau. Hari ini beliau berkongsi tip bersama-sama dengan kita. Dan sebelum saya nak menjemput sekali lagi Tuan grup CEO kita sama-sama untuk kita mengucapkan, mana ni? Cik Mazli sini. Cik Mazli duduk sebelah saya. Duduk sebelah saya. Sini. Sini. Cik Mazli. Okey, sebelum duduk. Sebelum kita nak mengakhiri kita punya sesi VIP talk ni, alright, saya ingin memaklumkan, okey, kita akan melancarkan satu e-magazine, ya. Okey, e-magazine kita. Ni dia. Cantik tak? Tu dia. Kita akan melancarkan e-magazine kita pada bulan ni, insya-Allah. Sekarang ni dah masuk ke final stage. So yang mana anda boleh mendapatkan macam ni. Mendapatkan magazine ni di digital online kita, ya. Tu dia, insya-Allah. Dan inilah keluaran kita yang pertama. So insya-Allah kita tengah siapkan di final stage. Okey tak? Cantik tak? Okey, digital marketing, digital magazine kita yang kita sebut sebagai V magazine, ya. Alright, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan lancarkan nanti pada waktu yang terdekat, insya-Allah selepas raya. Alright, sebelum kita nak mengakhiri, boleh ada style kita? Baik sebut man. I say man, banyak kali kena panggil. Okey bos, ini dia kita punya keluarga kita bos yang berada di HQ. Kita ucapkan apa khabar bos, selamat petang bos. Okey, selamat petang semua. Alright. Minta semua import daripada ini. Kita nak balas apa di Sungai Petani ni, okey, bersama Tuan Azman. Bersama dengan saya hari ni, kita ada ni, kita ada CEO kita, CEO Indonesia kita juga ada Sifu Azli. Alright, kita juga ada Tuan Mazli kita. Tu dia. Okey, Cik Hafiz kita dan semua kita punya kaki tangan kita bersama untuk kita buat live secara bersama-sama untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga maaf zahir batin. Jadi saya mempersilakan bos untuk kita buat sama-sama bos. Kita follow bos. Silakan. Okey, kami di Volten, pihak pengurusan dan staf Volten ingin mengucapkan kepada semua selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Volten. Volten. Yes. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat maaf zahir batin. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan CEO kita. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Sifu Sifu sebelah kita tu, Sifu Azman. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, terima kasih bos. Alright, dengan itu berakhirlah kita punya program kita pada petang ini. VIP Talk. Saya sekali lagi juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin di atas segala kesilapan, kekurangan dan sebagainya. So yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada kelemahan kami sendiri, ya. So sama-sama kita dapat iktibar daripada program VIP Talk ini. Saya rasa sangat sharing yang sangat-sangat mahal, ya, nilainya hari ini. Beliau fokus memberitahu kepada kita apa yang
bagaimana cara beliau berjaya dengan tip yang pertama iaitu penetapan matlamat yang jelas. Okey, sekian dulu kita sudahi dengan ucapan selamat berbuka puasa untuk pada petang ini dan insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.